Saya tu saya niat 2 kaki. Niat nak kembangkan. Kembangkan 2 kaki. So, Keadaan tu. Bila saya pergi, saya rasa dekat mana orang tunjukkan saya, kalau kata orang kuat saya tak boleh buat. jadi niat saya perisaikan diri saya sejauh 2 kaki. Ya, sejauh 2 kaki. Sejauh 2 kaki. Sudah, bismillah, sudah. Kaki pun dah jauh dah. Ada lagi? Sudah. Masih banyak. Barakallah. Kalau kau dah hebat, jangan berlagak bah. Ini Yanagi Ryuken. Orang panggil dia Master Kiai. Dia bilang dia ada kuasa tenaga dalaman yang mampu menggoncang. Dia hayun tangan je semua melayang macam troli Maidin. Macam-macam jurus dia ada. Jurus serapan tenaga 4 penjuru. Jurus kunci roh sementara. Macam-macam. Sebenarnya pakcik ni dah boleh goyang kaki dah. Anak murid dia ramai. Bulan-bulan duit yuran masuk. Tapi pakcik Yanagi tak cukup. Tak ada hujan, tak ada ribut. Dia buka satu cabaran. Sesiapa boleh kalahkan dia dalam ring, pakcik akan hadiahkan dia 1 juta yen. Masuklah seorang fighter judo bernama Tsuyoshi Iwakura. 26 November 2006, pada hari kejadian, pakcik Yanagi dah mula cas kuasa dia. Ush, dia hayun tangan, buat gaya Sharingan, tapi si Iwakura langsung tak terkesan. Tiba-tiba, satu perpuk singgah, pakcik Yanagi terus rebah. Terus KO dia. Pada hari itu, 1 juta yen dia burn. Tapi, belum habis lagi. Ingatkan pakcik Yanagi dah serik. 5 tahun kemudian, pakcik Yanagi buat comeback. Dia bilang, 5 tahun lepas, kuasa dia tak menjadi sebab lawan dia guna tumbukan. Mana Aci main tumbuk? Tapi kalau Gusti, mesti boleh menang. Dia buat demo lah. Jadi. So, dia open cabaran baru. Kali ini, bergusti di gelanggang sumo. Dia akan lawan Kikuta Sanae, fighter judo juga. Pada hari kejadian, sekali lagi, pakcik cas kuasa dia guna jurus nafas 7 petala olah ombak dalam dada. Tiba-tiba ush. Nah, tak ada efek. Fighter tu cuma tolak dia macam tolak troli Maidin. Terpelanting pakcik tu. Anduk bah, kesiannya. Moral of the story, ilmu tinggi tanpa ujian mudah runtuh bila dicabar. Okey. Baik, sebenarnya macam ni. Sekarang ni kita tengok dalam video tadi ada yang klaim ajar ilmu laduni lah, mengijazahkan. Kononnya katanya itulah dia ilmu laduni. Dia tunjuk apa dia laduni tu. Orang serang 2 meter tak tempuh, boleh terpelanting. Tapi bila kita tengok dekat Jepun, dekat China, orang kafir pun boleh buat benda yang sama. Lama dah benda ni, bukan baru tahun ni. Waktu yang mengajak tu masih baby, masih budak-budak, benda tu dah lama dah. Jadi fenomena di luar negara dulu. Orang-orang kafir duk buat. Fenomena ni ada banyak dalam pelbagai budaya. Kalau Jepun, dalam Aikido, ataupun dia gunakan ki, istilah dia lah. Kat China pun ada juga ki, nigong. Dalam India, dia panggil prana. Kalau dalam istilah barat, dia pun panggil body mechanics ataupun hypnotis. Jadi soalan dia mudah. Apakah itu ilmu laduni? Sebab ilmu laduni ni bukannya ilmu fizikal, ilmu tolak orang. Tolak orang nak rapat tak boleh, tiba-tiba 2 meter terpelanting. Ingat apa Shinra Tensei kah? Saya kata geng-geng ni banyak tengok kartun. Mereka beriman terus dengan kartun tu. Jenis otak kartun tak boleh move on kan, tak membesar, tak matang. Sebab ilmu laduni ni ilmu kefahaman. Memahami suatu situasi, nak buat keputusan apa. Macam kisah Nabi Khidir kan. Berlaku sesuatu kejadian, dia buat keputusan apa. Kefahaman tu, ilham tu datang daripada Allah. Datang daripada Allah. Sebab kalau ilmu laduni boleh diajar, boleh diijazahkan kepada seseorang, boleh buka kelas. Nabi Musa. Nabi Musa dia satu-satunya orang yang Allah nukilkan dalam Al-Quran, dia ikut Nabi Khidir. Itu maknanya apa? Nak pergi belajar lah tu. Kira nak jadi murid dah. Kan? Dia pun
Bukan kata tak dapat nak belajar, tak dapat nak ijazah. Kalau kita terimalah kata ilmu laduni ni boleh diajar. Dalam sejarah yang kamu sendiri dapat tahu ilmu perkataan laduni ni main daripada mana? Daripada kisah Nabi Khidir tu, menunjukkan seorang Nabi kepada Nabi tak boleh ajar, tak boleh ijazah pun ilmu laduni tu. Tiba-tiba boleh ijazah kat hang. Hang pun buka kelas, ambil anak murid puluh-puluh orang, ijazahkan ilmu laduni tu. Kemas hang lagi pada Musa Musa pun tak lepas, dia Nabi kepada Nabi, jumpa Khidir waktu Nabi Khidir masih hidup. Specialnya Allah riwayat dalam Quran. Tiba-tiba orang yang boleh belajar tu, konon-konon berjaya ambil daripada tu, tak diriwayat dalam Quran. Dahsyat hampa ni. Lain agama hampa bawa Daripada situ kita boleh faham mana-mana orang yang klaim dalam persilatan ke, dalam tasawuf ke, yang klaim saya ada ilmu laduni, saya boleh ajar, saya boleh ijazahkan. Orang-orang yang klaim ni termasuk hampa ni adalah penunggang kepada nama ilmu laduni tu. Hampa menunggang dia, hampa guna kebodohan masyarakat untuk mengelabui orang menggunakan nama ilmu laduni. Sebab tu ada ulama yang keras, yang tegas jaga akidah masyarakat ni, yang menghukum ilmu laduni versi hampa, bukan Nabi Khidir punya, versi hampa ni bukannya ilmu laduni, bukan ilmu laduni Khidir, tetapi ilmu syaitan. Ilmu laduni syaitan. Buat laduni untuk pertunjukan, la haula wala quwwata illa billah. Laduni apa ni? Kalau kita ambil lah laduni ni boleh pendekatan ataupun kita terimalah kata laduni ni memang Allah boleh kurniakan kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang diberikan hikmah, orang soleh lah, yang pasti bukan hang lah, bukan hampa lah. Setakat gaya macam hampa ni orang Shinto pun boleh buat benda tu. Laduni apa? Nabi Musa pun tak diberikan, Nabi kepada Nabi tu nak ijazah tak lepas tu, dan tiba-tiba tak boleh sentuh 2 meter, kira laduni lah. Banyak kita dapat boleh tanya perawat-perawat ruqyah syar'iyah, orang-orang yang belajar konon silat ke apa, yang dia ada klaim ada ilmu-ilmu macam tu lah, kebal, main daripada laduni lah dan sebagainya, tenaga dalaman lah sebagainya, konon dia ikut tarekat sekian-sekian, kemudian lepas tu dia ada ilmu tenaga dalaman dan sebagainya. Kebanyakannya bila sampai satu peringkat, dia main bagi tahu jadi baran, jadi mengamuk, keluarga pun dah takut dah dengan dia ni, awak jadi pelik sangat, dan macam isim dah. Kita ruqyah kerasukan lah, tak tahan lah kan. Jin yang ajak laduni tu, yang masuk sebagai konon-konon ilmu laduni tu, kelupak kena ruqyah bacaan Al-Quran daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelupak. Itu yang geng-geng laduni konon tak mau ikut syariat, kami ni semua hakikat laduni, syariat rendah, isi apa kulit, isi kami isi hampa kulit. Kena bacaan Quran, ruqyah syariah, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelupak. Laduni apa macam tu? Sebab tu itu bukan ilmu laduni, ilmu syaitan. Sebab tu kita janganlah menunggang nama yang mulia laduni, itu ilmu yang Allah khabarkan dalam Quran kan. Kalau kita faham penceritaan tersebut, maknanya apa? Maknanya Nabi Khidir diberikan wahyu, ilham dia tu sebagai wahyu dia lah dari sisi kami. Rasulullah pun diberikan wahyu dari sisi kami, dari sisi Allah. Musa pun dia ada wahyu dia dari sisi Allah. Cuma Musa untuk kaum Nabi Musa, Khidir untuk kelompok itu, kelompok tersebut, yang tak termasuk kelompok tu dalam kelompok yang Nabi Musa kena dakwah. Sedangkan Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad, wahyu Nabi Muhammad ni untuk keseluruhan manusia, termasuklah kalau Nabi Khidir tu pun hidup, dia kena tinggalkan syariat dia punya laduni dia, ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.